السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة النحل ayat 54 nepak insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Sadaqallahul azim. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisihan padanya dan supaya menjadi petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu ia menghidupkan dengan air hujan itu akan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mendengar peringatan ini dan memahaminya. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu dari apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara hampas makanan dan darah, yaitu susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya.
Allah และเรามิได้ประทานคำพีนี้ลงมาแก่เจ้าเพื่อใดไม่เว้นแต่เพื่อให้เจ้ามุฮัมมัดชี้แจงแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาแก่ผู้ชนผู้ศรัทธาทั้งหลายและอัลเลาะห์ทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าเพื่อให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้ชนผู้รับฟังการตักเตือนและแท้จริงในปศุสัตว์นั้นย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้าเราจะให้พวกเจ้าดื่มจากสิ่งที่อยู่ในท้องของมันซึ่งกลั่นมาจากระหว่างมูลและเลือดเป็นน้ำนมบริสุทธิ์เป็นที่โอชาแก่ผู้ดื่มทั้งหลาย الله أكبر كبيرا استغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah, 3 keratan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. Dapat kita membaca ayat-ayat dia, wahyu dia yang diturun kepada Nabi kita melalui Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada ayat 64 sampai kepada ayat 66. Pada pagi ini dialah Allah bersama kita di mana sahaja kita berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah Rabbuna wa Rabbud dunya wa Rabbul akhirah. Tuhan kita, Tuhan kami, Tuhan dunia, Tuhan akhirat. Dan juga Tuhan syurga, Tuhan neraka dan Tuhan segala-galanya. Dan dialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa hamba dia yang membaca ayat dia, wahyu dia yang hanya 1 huruf sahaja, maka dia akan balas 10 kali ganda. Balasan yang begitu besar, yang begitu banyak. Ya Allah, berilah kekuatan yang begitu kuat supaya kami dapat melawan nafsu ammaratun bisu' dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang sentiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu, waswas, khianah, menipu dalam hidup harian kami. Susah untuk nak menuju kepada jalan as-siratal mustaqim. Jalan yang kamu redha, jalan lurus, jalan sebenar, iaitu syurga jannah darun na'im. Dan beri kekuatan yang begitu tegas supaya kami dapat mempelajari, membaca, mendengar, tadabbur, memahami iman dan beramal. Setiap pagi, setiap hari selepas solat subuh secara berjamaah di masjid.
serta angkat darajah begitu tinggi mulia di sisimu dengan melalui ayat-ayat kamu, wahyu kamu kepada sekalian kami sama ada di dunia ini dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa ayat dah kita dapat mengaji dengan suratul Nahli, bagaimana tabiat musyrikin Mekah jahiliyah. Mereka tak sukanya mereka dapat anak wanita, maka mereka bunuh, lalu pera pun dalam keadaan hina. Lalu itulah akhirnya mereka paksa kena bunuh. Dan juga kemarin dapat dengar peranan syaitan, mainan syaitan terhadap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hamba Allah. Di antara mainan dia tu duduk zayyana, duduk tazyin, duduk memperelokkan amalan yang jahat tu nampak dia dibaik. Tazyin a'maluna, amalan-amalan kami. Mai duduk dia panggil peradak-peradak dengan bahasa Syiah. Mai duduk rabaisi. Nak dia guna tu dia molek. Tengok tu titik dia kena supaya nak turut dia. Masya-Allah. Itulah mainan syaitan. Dia pisah juga, dia usaha juga. Tu hatta Nabi mari, Rasul-Rasul mari untuk sapa ajaran dia kepada hamba dia. Tapi syaitan ni main duduk sapuh. Bukan sekadar sapuh dak. Main duduk peradak-peradak pula. We nampak benda tu molek comel, tertarik kita ni untuk nak buat benda-benda tu. Allahu akbar. Curi adalah benda nampak keji bila kita dengar. Zina benda tu adalah sangat keji, jahat. Ikutlah benda-benda yang tak molek itu adalah benda yang buruk belaka. Tetapi syaitan yang boleh buat. Dia nampak molek, berasa nak buat dan tertarik untuk nak buat benda tu. Allah, itulah zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Berdeki ke orang lah, nyaduk maki ke orang lah, nyaduk kata tak molek ke orang lah, duduk namimah, belaga orang lah. Semua tu Allah, manusia tahu belaka tapi hidup buat benda tu sebab zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Apabila syaitan duduk hiasi, duduk menghias segala amalan dia hak jahat nampak dia molek, maka fahuwa waliyuhum. Syaitan lah duk pimpin dia. Benda-benda ni sebelum Nabi lagi dah, umat sebelum Nabi lagi dah. Dan umat pun lagu tu lah Muhammad. Umatmu pun lagu tu lah. Syaitan lah duk kawal dia, syaitan lah duk heret dia, dia wali dia. Tapi orang mukmin tu duduk wali dia. Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya tu yang duduk pimpin, duduk di wali ketua bagi orang beriman. Satu waktu baik daripada gelap kepada cerah, an-nur al-Islam. Tapi orang yang tidak beriman, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Taghut tu syaitan dah di wali dia. Sebab itulah di hari ini syaitan kalau kita ada ambil Tuhan sebagai wali kita, Quran dan sebagainya ajaran Islam, maka fahuwa waliyuhumul yaum. Hari ini syaitan dok main. Al-yaum ni hari ini dah. Dan esok dan selepas daripada tiap-tiap hari syaitan di wali dia. Allah. Dan bagi dia adalah walahum azabun alim. Orang yang turut syaitan, maka di akhirat esok azab yang sangat pedih. Ya sudah di akhirat juga gapo-gapo ya. Atas dunia ni tak ada arah. Kadang-kadang yang ngomong dia kita. Tak sudah Kadang-kadang benar dia, kadang-kadang Allah kita, kadang-kadang benar kita Allah dia. Duk main lagu tu tak sudah. Tapi di akhirat esok pak sudah dia. Kalau mu tak taubat, turut syaitan sebagai walimu, maka azabun alim lah di akhirat esok. La ilaha illallah. Pak syurak sekali di akhirat esok. Dah dunia ni duk lagu tu.
ke lemah, ke segar, ke lemah, ke gagah, ke tak gagah. Dah duk nak tipu dia. Tak sudah syaitan. Allahu akbar. Sebab itulah dia kena mengaji hak syaitan. Bukan mengaji hang solat ibadat saja dak noi pandai tik syaitan. Nak mengaji saya duk mikir nak somo. Bila nak ngajar sekali hak syaitan, tapi ni ngaji hak syaitan dah, nak ayat ngaji hak syaitan dah ni. Ayat syaitan tu dia duk hias segala amalan kita. Duk buat po sedap dah. Ya pakak suka. Semua tu tazyin lahumus syaitan laka. Pisah juga dia nak lagu mana. Kadang-kadang siapa kita mikir kata baik. Baik tak ada apa lagi situ. Waktu lepas susah. Allah lama-lama sekali tak ada apa. Pelepah. Biar ikat dia tak tahu. Macam-macam. Allahu akbar. Ini ngaji syaitan. Kita boleh tahu syaitan, tu dia syaitan. Kita duk sungguh juga ngaji hak ibadat tu, ngaji hak amalan tu, ngaji hak sunnah tu. Boleh ngaji, tapi hak ni dia terlupa ni. Syaitan dia kena duk ngaji khah pula hak syaitan. Sebab saya duk ayat dalam Quran dia. Dan dia adalah seteru kita. Subhanallah. Lalu itulah apabila syaitan tu duduk menghiasi kita, duk mengelakkan amalan kita, jahat yang nampak yang dibahas itu, maka alat kita gapo? Di sinilah Allah kita duk nopongkan. Saya kata wa ma anzalna 'alaikal kitab. Kecek dengan nabi kita lagi ni. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran, kitab ni Quran. Alaika kepada kamu hai Muhammad waktu Quran ni tak ada lain dak kerja Quran iaitu gapo illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi, kecuali Quran ni memberi penerangi kepada benda yang umum tu duk kelisih faham salah perselisihan faham Quran lah mai wiciceng ditubayyina lahum mudah-mudahan hum duduk khilaf. Ni kata kok ni, ni kata kok tu. Syaitan duk agak muka tu, syaitan duk agak kok ni. Dah khilaf belaka tu. Allah, maka Quran ni lah mai wi penerangi kepada kamu. Ni kata Tuhan seorang. Ni kata Tuhan dua. Ni kata Tuhan tiga. Ni atau Tuhan. Benda tu bagi faham perselisihan faham salah. Tu Quran sah ya boleh selesai benda ni. Tak ada benda lain untuk nak beri penjelasan penerangan benda-benda hak menduduk khilaf tu. Ni kata Tuhan anak dia tino malaikat. Ni kata Tuhan jatah Uzair. Ni kata anak Tuhan dia gapo Masih ibnu Maryam. Subhanallah, kelisih kok tu, kelisih kok ni, faham kelisih masing-masing. Maka tidak ada benda. Keliklah kepada Quran, dan Quran inilah akan wikamta litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi. Allah, cerak, mudah, faham dengan kata. Tapi payah nak kelik. Ada ayat satu lagi tu biasa dengan sama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sekiranya kamu tu perselisihan masalah yang tertentu, maka farudduhu ila Allah. Klik saya tu dan klik saya Rasulullah. Klik kepada Quran, klik kepada hadis dia. Sebab itulah ia kait dengan apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau untuk beriman dengan Tuhan, untuk beriman dengan hari akhirat, sakut pauk so lepas so. Tapi kalau kita klik kepada hak lain, pakai nafsu kita lah, pakai hawa kita lah, pakai kedabai kita lah, klik kepada amnak kita lah, maka mutu tak beriman lagi, sebab ia kait dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah syawmi surga. Habis itulah kita nak mengaji Quran. Quran inilah mai duduk melenyapkan perselisihan.
Kerana Nabi SAW tu hata dia wa mai qira'ah tu waktu baik segala-gala jahiliah duk bersih dulu, duk faham salah dulu tu. Lepas tu bukan sekadar Quran ni dia tu boleh selesai masalah perselisihan salah tu, dia adalah wahudan juga. Pimpin kita. Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita kepada jalan yang benar Quran. Allah ada rasul. Ada Quran dah, ada kitab benar dah. Tapi tak sudah juga kita. Allah, sebab itulah Quran yang kena tadabbur, liyadabbaru ayatih tu saya kata. Tuhan waktu Quran ni untuk mutadabbur. Tadabbur ke ayat-ayat dia. Saya tak kata liyadabbarul Quran. Quran tu kalau kita nak panggil sepengah buah kayu sute tu, duk pikul buah kayu tu. Tapi kalau kita nak gapo isi dia tu. Isi kita nak makan. Itu nak bandingnya. Kalau kita duk pikul Quran sute sebuah 30 juz ni, sepuang kita pikul apa? Kalau kita bawa kat buah apple tu, dak bawa buah apple. Tapi siapa matlamat dak buah apple tu? Tak siapa lagi, tak siapa pau lagi. Pau dia ke apa? Isi yo kita nak makan. Wah apple pun baik, wah pau pun baik, wah lima pun baik. Duk bawa tu molek dah. Duk heret pergi mari, pergi kat tu, pergi situ, bacalah. Tapi kalau kita nak lihat dabbaru ayatih, ayat dia tu lepas seperti nak ngaji dia hari ni. Tak dabbur dah ni, nak makan isi dia. Kalau bola kak, hok kita nak gapo nu, pau kita gapo yinggo nu, go nu kita nak. Gelek banyak mana pun, lepas orang gelek nama tu, tu ada gelek bola champion. Tapi kalau dia tak go masuk tu, ying tu tak siapa pau lagi, duk gelek itu. Tajwid habis rank. Buat lagu merah muka-muka. Tapi siapa pau go ya dak lagi. Tak. Tuhan nak situ. Tajwid Quran nak liyadabbaru ayati. Hak tu pausa Quran tu mari. Hafal Quran comel, baca Quran molek, lebih besar. Tapi siapa kata pau ya dak lagi? Tak lagi. Tak lagi nah kenapa hasil itu. Allah, mai dengar Quran ada apa? Pergi Quran, mai dengar. Ada apa? Sahabat tu tak ada Quran kali. Fak sahabat dulu pakat-pakat tolong. Hak ni ingat ayat ni, baca hak ni dengar. Pakat-pakat tadabbur. Hak tu ingat ayat tu, hak ni dengar. Pakat-pakat tadabbur. Allah, kita di hari ni Quran banyak daripada orang atas dunia lagi. Kita hidup di hari ni. Yalah. Quran mak wa manuti balui. Ya Al-Quran mi tukban ada dalam rumah dia tu yak tamu Quran yak kabau 7 orang ya tak ada rumah lebih kurang Quran tu belah-belah teh duk dalam rumah dia ada catat teh main di Saudi lah Malaysia lah Turki lah Lebanon ada belaka Allahu akbar insyaallah lah kita dak usaha dah ni tapi nak lagu mana hok lain lagi tu nak pakai cumi nah Allah lepas tu mustahil orang tu kalau dia tak tadabbur ayat-ayat Tuhan nak dapat hidayah daripada Allah wa hudan zalikal kitabul la raiba fi hudan Tuhan duk pimpin dia kepada jalan yang benar untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar hudan dak, wa rahmatan pula. Oh, dapat rahmat, duk turun rahmat yang begitu banyak ke atas kepala orang duk baca Quran, ngaji Quran, tadabbur Quran. Ibadah aman. Bukan sekadar tu happy pay hari yang tak tahu gapo dak. Ada kalanya tu happy hudan hari kita gitu. Oh, duk turun rahmat yang begitu banyak. Jadi tu ayat sendiri ni. Allah ayat. Lepas tu bukan semua nak dapat hudan wa rahmah. Bagi juga ada juga yang tertentu bagi siapa? Li qaumin yu'minun. Bagi kaum yang beriman. Penpu ti sata hai kap campur ti sata tau kau. Kauคนนั้นจะไม่ได้
chi năm tháng chi tục tông để có mê ta cho Allah subhanahu wa ta'ala. Bime sok no bime sok. Bime ni tadabbur dah. Bime ni tadabbur dah. Rukun tadabbur bermakna kita nak ambil reti serta kita tidak kita bime dan juga kita beramal. Kalau ngaji tadabbur tidak bime tapi tak beramal, tak masuk tak siapa pau juga. Ia nak cukup 3 kakah tu dia panggil rukun tadabbur. Dah. Bime ni makna kita percaya, kita satta. Kadang-kadang ada juga ayat-ayat kita bime tapi tak boleh buat, ada. Mungkin semua ayat itu duk tadabbur tiap-tiap pagi ni kadang-kadang benar tak boleh buat, ada juga. Bime tapi tak boleh buat, tidak beramal. Sepengah ayat-ayat kisah balas bunuh dia balas bunuh tu ke kuasa kita. Curi kat tangan, zina, kena rajak. Oh ni kita bime satar. Ada setengah orang tak satar. Berlaku di Malaysia. Oh, kutik igak orang curi beralegup berlaku nyanyo ya kata. Kat tangan. Itu dia tak ada bime tu. Kita bime mesti kena kat tangan curi kalau siapa. Ukur dia kok. Ada setengah orang tak bime. Oh, bogok. Nyanyo, apa dia boleh curi? Kerja dia. Dia curi sebab tak ada kerja tu. Tak ada apa. Penuh guk ya tadi hari ni. Tengok dia pakai otak. Cuk doktor di Amerika belakang. Orang ni pasal cuk syariat. Okey orang tamadak atau klik hidup fatwa mengikut otak karat dia wala yazubillah zalim. Sebab itulah nak dapat hidayah dan juga rahmat daripada Allah bagi orang yang beriman ya. InsyaAllah Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin. Ya Allah jadilah kami hamba-Mu yang beriman kepada ayat-ayat Quran kamu. Setiap ayat satu ayat kepada satu ayat yang 40 9,900 ayat lebih Quran 37. Kita pakai kat tadabbur iman dan juga amal insya-Allah. Lalu itulah sama lagi Tuhan kata wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah menurunkan hujan dari langit lalu ia menghidupkan dengan air hujan itu akan bumi sesudah matinya. Allah. Ni tu hewan bandingnya ni ayat ni. Bandingnya air hujan dengan Quran. Aku waktu Quran kepada Muhammad penjelasan penerangan kepada benuk selisih tu. Waktu gitu waktu gini. Tu waktu air hujan daripada langit, pihak atas daripada langit untuk nak menghidupkan melalui air hujan tu benda-benda hok mati. Bumi ni mati kerah kotak apabila Tuhan air hujan mari menyebab bumi tu hidup. Lagu itulah Quran yang Tuhan hatta tu mari melalui Muhammad untuk nak menghidupkan hati manusia yang mati tu. Allahu akbar. Comel sungguh tu ayat Quran dia. Sebab itulah orang tidak beriman dengan ayat Quran. Tak usah tadabbur dengan ayat Quran. Seolah kata mayat duk berjalan, hati dia kerah mati. Bumi yang kerah tadi tu menjadi hidup dengan kerana air hujan tu mari. Manusia yang hati mati kerah tadi tu waktu turun Quran mari menyebab hati dia tu hidup semula. Allah. Orang jahiliah dulu mati belaka. Mayat duk berjalan belaka, tak tahu apa hidup, ikut dia nak buat apa, boleh belaka. Tapi tu hatta Quran mari menyebab hati dia tu hidup beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di hari ni kita duk kena basuh hati kita hok mati kerah tadi tu dengan Quran. Tak ada lagi dah. Dengan Quran esok. Mai dengan Quran, tadabbur Quran. Duk kena baca dia lah, tadabbur dia duk kena siuk. Wak penawar tu pernah dengan hati. Quran dengan Quran melalui hati kerah tak terima tadi. Pahan wak lagu mana? Ambil Quran. Mai duk basuh dia, mai duk basuh dia, duk baca dia, duk ngaji dia, duk tadabbur dia, kaji dia. Insya-Allah. Allah, hati yang mayat yang mati tadi tu jadi hati beriman lembut. Allah, bumi kerah selama mana sekalipun tetapi
dengan melalui hujai bumi yang mati tadi tu Tuhan menghidup fa ahya bihi. Allah SWT menghidup dengan air itu. Bumi ke apa? Ba'da mautiha. Bumi yang selepas sudah mati dah. Hidup semula, masya-Allah. Akbar. Sebab itulah tak ada jalan untuk kita nak menghidupkan hati yang mati qah tadi tu. Malaikat dengan Quran. Jauh hari terumit kata manusia menduduk goyak, kata orang tu menduduk goyak. Oh jauh lagi. Kena ambil Quran lagi. Kok lain tu sebagai tambah. Quran hadis orang lain sebagai mari bubuh. Kalau tahu Quran, tahu ajaran tu menduk kecek ambil kata orang tu ahli bijak tu menduk goyak. Oh tak sudah. Ada benar boleh menghidupkan hati orang mati malaikat dengan Allah Quran seperti mana Tuhan bandingkan ni lah anzala minas sama'i ma'a turun air daripada langit maka boleh menghidup bumi yang mati atau selepas dia tu mati dah semua tu inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un Allah sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda laayah satu bukti bagi kaum yasma'un bagi kau yang mendengar dan kau yang ingat dan kau faham. Ni qaumi yasma'un tak dengar so api tak ada dalam. Allah ni penting tu hari kelinga tu dengar benar molek ni. Orang tak ada dah molek dah tapi itu saya dengar. Saya partisip. Allah akbar. Itulah dua keratan ayat lah saja pada pagi ini. InsyaAllah kita sama lagi. InsyaAllah nanti. Ada dua ayat, 3 ayat. Aku tu ada banyak. Ada satu ayat. Mengepek banyak sikit kak. Satu ayat. Mengepek. Sedih nak mengepek. Mengepek nasihat dah. Nasihat pada diri saya. Menolong sekali. Itu kepada fak kita. Produk molek dah nak pergi molek lagi dah. Apatah lagi tak nak molek langsung tu waktu sangat perlu pada molek. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.